Hai, apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan keluar rumah ya. Sekarang ni bahaya untuk kamu keluar rumah. Dan saya harap hari ini kamu bersedia untuk belajar sejarah tahun 4. Okey? Baiklah, untuk hari ini kita akan mula dengan tajuk baru ya, iaitu unit 5, zaman air batu. Tajuk ini sangat seronok. Jadi saya harap kamu dapat tumpukan perhatian untuk belajar subjek ini, iaitu tajuk kecilnya ialah kenali zaman air batu. Kita teruskan ya. Jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 58. Kamu akan jumpa tajuk yang ini iaitu unit 5. Okey, kita teruskan. Sebelum itu saya nak kamu tahu dulu apa objektif untuk pelajaran hari ini. Jadi di akhir pelajaran ini nanti kamu boleh menyatakan maksud zaman air batu. Jadi saya harap kamu fokus apa yang cikgu nak cakap untuk slot hari ini, dan lepas ni kamu boleh menyatakan apakah maksud zaman air batu. Baik, kalau kamu semak dalam buku teks ada juga tertulis apa yang akan anda pelajari untuk tajuk kenali zaman air batu ini, iaitu menyatakan maksud zaman air batu, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir, menerangkan perubahan zaman air batu akhir, dan yang keempat, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Yang ini kamu akan nampak di dalam buku teks tapi sama sahaja apa objektif yang cikgu nak capai di akhir pelajaran ini nanti. Saya harap kamu faham dan juga fokus. Cuba kamu tengok binatang-binatang pada zaman dahulu kala, lama dah binatang ni memang wujud. Dan kalau kamu selalu tengok wayang ke dalam TV ke, selalu ada cerita tentang binatang-binatang ni. Ada, kalau kamu tengok ada dinosaur ini kita panggil, biasanya kita panggil apa ni, Brachiosaurus. Yang ini Triceratops ataupun Triceratops, macam-macam lah nama dia. Cikgu pun tak berapa ingat sangat lah. Tapi binatang-binatang ni selalu menjadi isi cerita dalam wayang-wayang di dunia. Ini berlaku pada zaman dahulu kala, berjuta-juta tahun dahulu, dan binatang ini memang wujud. Jadi apa yang cikgu nak kaitkan untuk mata pelajaran ataupun tajuk hari ini ialah berkaitan dengan zaman yang berjuta-juta tahun dulu, yang ada pelbagai keadaan muka bumi dan juga pelbagai jenis binatang yang tidak ada lagi sekarang. Okey, jadi kita teruskan. Baik, pada zaman berjuta-juta tahun dahulu, muka bumi kita ni dipenuhi dengan air batu. Zaman air batu masa tu. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks ada sinopsis di situ memaklumkan bahawa peningkatan suhu bumi telah mengakibatkan berlakunya kecairan air batu. Bentuk muka bumi dan kehidupan manusia turut mengalami perubahan. Unit ini membincangkan maksud dan garis masa zaman air batu, perubahan zaman air batu akhir, dan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Jadi wujudnya bumi pada zaman berjuta-juta tahun dahulu mengalami pelbagai perubahan suhu, perubahan binatang yang berubah. Jadi benda-benda itu adalah keajaiban yang Allah telah ciptakan dan memberikan pengajaran kepada manusia. Okey, kita teruskan. Okey, mari kita kenali zaman air batu. Baik, seperti mana yang kamu tengok dalam slide yang cikgu paparkan ini, zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara.
Maknanya apa tu? Maknanya zaman berjuta-juta tahun dulu, bumi kita ni dipenuhi oleh ais. Sangat sejuk masa tu. Jadi zaman yang sangat sejuk tu berlaku dalam tempoh yang amat lama. Tapi kesannya tu adalah sekarang bila dibuat kajian tu. Jadi pada zaman air batu akhir berlaku proses pengglasiran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Jadi bila berlaku zaman ais batu tu, masa pun berlalu, sedikit demi sedikit berubah, berlaku proses peningkatan suhu. Maknanya apa? Bumi makin lama makin panas. Jadi bila bumi makin lama makin panas, ais yang membeku tadi akan mencair. Dia bukan macam dalam ais yang kamu bayangkan dalam peti ais tu, ya. Yang ini ialah kamu bayangkan bukit tu ais, gunung ais, laut pun ais. Cuba kamu bayangkan kalau berlaku pencairan tu, apa jadi pada kawasan sekelilingnya. Mungkin boleh mengakibatkan banjir besar lah kan. Jadi kalau kamu tengok dalam slide cikgu ni, yang ini yang hijau ni ada tentang maksud kala. Kala ni maksud dia masa dan waktu. Kemudian kala quaterna. Kala quaterna ni maksudnya zaman yang bermula 2 ataupun 2,5 juta tahun yang lalu. Dah lama, juta tu 10 tahun pun lama kan. Ini apalah lagi 2.5 juta tahun dahulu. Epic subunit masa dari 70 juta tahun dahulu hingga kini. Jadi maknanya kalau kita jumpa perkataan epic tu, itu ialah 70 juta tahun dahulu. Kemudian saya ada sebut juga tadi iaitu pengglasiran. Pengglasiran ni ialah bongkah air batu yang besar yang bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Jadi bongkah air batu ni bukan kecil-kecil, dia seperti sebesar gunung, besar sangat. Jadi kalau kamu nak tengok dengan lebih lanjut tentang pengglasiran ni, kamu boleh buka YouTube. Kamu akan nampaklah video-video berkenaan pengglasiran ni. Jadi nanti apa yang cikgu ajar ni kamu akan lebih faham. Okey, seperti yang dimaklumkan ataupun ditulis dalam buku teks kamu tu, dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Lama kan, banyak kali 5 kali tu. Zaman air batu akhir berlaku pada kala quaterna yang dibahagikan kepada 2 epik, iaitu epik Pleistocene dalam bahasa Inggeris dan juga Holocene. Nanti kita akan tengok apa maksud kedua-dua epik ni. Baik, ini ialah maksud ataupun 2 epik zaman air batu akhir. Yang pertama adalah epik Pleistocene. Maksud epik Pleistocene ni, suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Pada zaman ni, manusia dah pandai cara menghidupkan api. Orang dulu dia makan makanan daging mentah. Orang zaman dulu daging mentah, dia orang tak tahu nak masak, sebab masa tu api tak wujud. Tapi pada zaman epik Pleistocene ni, dia orang dah mula tahu dah membuat api. Tanah dataran menjadi lebih luas, dia dah ada tanah datar dah. Kemudian kalau epik Holocene ni, suhu bumi mula meningkat. Maknanya bumi kita ni makin lama makin panas. Air batu dah mula mencair. Paras air laut pula meningkat. Ialah bila air batu cair, air laut akan jadi meningkat. Jadi antara dua zaman ni sebenarnya jarak dia sangat jauh. Makan ribu-ribu dan juga juta. Jadi maksudnya di situ bumi kita ni dah sangat lama, dah berjuta tahun umurnya. Kita teruskan. Baik, yang ini cikgu membuat carian di
internet, maksud zaman Pleistocene ni. Jadi kalau di internet dia maksudnya ialah berlaku pada 2.588 juta hingga 12,000 tahun sebelum Masihi, yang meliputi zaman penggelesiran berulang-ulang yang paling terkini sepanjang sejarah dunia. Ketika itu manusia telah mengetahui cara membuat api. Ketika itu juga banyak binatang yang wujud. Ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia percaya telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, pentas Sudan sekitar 50,000 tahun dahulu. Pada era zaman Pleistocene, ia permulaan bagi zaman Paleolitik. Jadi kalau kamu tengok zaman Pleistocene ni berlaku pada 2.5 juta tahun dulu, dah lama sangat dah. Tapi hasil kajian manusia dapat dibongkar maklumat tersebut dan kita boleh share sama-sama sekarang. Ini carian cikgu lah. Okey, carian cikgu untuk zaman Holocene pula bermula pada kira-kira 11,700 tahun dahulu. Zaman ketamadunan manusia mula wujud. Bagaimanapun beberapa batang serunding yang dihasilkan kira-kira 20,000 hingga 25,000 tahun dahulu telah ditemui dan dianggap sebagai alat muzik terawal. Ketika itu manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Ketika itu juga ketamadunan manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan juga undang-undang. Jadi proses tu makan beribu-ribu tahun untuk manusia ni terus menjadi bijak sedikit demi sedikit. Saya harap kamu faham ya. Jadi apa yang saya nak kamu faham ialah garis masa zaman air batu akhir. Maknanya di situ bila zaman air batu ni berakhir, maknanya kehidupan dunia kita ni menjadi seperti yang ada lebih kurang macam sekarang lah. Dia tidak ada ais banyak sangat. Kalau sekarang ni ada ais dekat kutub utara je kan. Jadi kalau kamu tengok garis masa zaman air batu yang dalam buku teks tu garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaterna, pada epok Pleistocene dan juga epok Holocene. Kala Quaterna ni kalau kamu tengok garis tengah ni yang ni garis tengah ni 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu ialah kita panggil epok Pleistocene. Jadi zaman ni zaman ais, zaman air batu. Kemudian selepas 11,700 tahun dahulu sampailah sekarang kita panggil epok Holocene. Itulah garis masa tu. Maknanya antara ruang perubahan yang berlaku tu. Saya harap kamu faham Okey, cuba kamu tengok gambar dekat slide saya ni. Gambar ni mesti kamu selalu tengok kan di TV, di wayang, dalam buku-buku. Sebenarnya binatang ni memang betul-betul wujud zaman dulu. Besar binatang ni, bukan kecil. Binatang zaman-zaman dulu ni dia memang besar-besar. Jadi binatang ni kalau kamu tengok dalam slide saya tu yang macam ni kita panggil apa ni? Mamut. Gajah mamut. Sekarang ni gajah ada lagi, tapi dia dah lain. Dia bentuk dia bertukar sedikit. Macam ni nampak ganas lagi kan. Sekarang ni dia lebih tak adalah macam ni rupa dia. Ni ada bulu. Gajah sekarang tak ada bulu. Kemudian harimau bertaring lengkung ni. Sekarang ni harimau macam ni dah tak ada dah. Sloth ni sekarang ada lagi, tapi dia lain sikit. Jadi perubahan zaman dan masa tu, binatang-binatang pun berubah juga. Jadi nanti saya nak kamu cuba cari gambar-gambar binatang dahulu dan bezakan dengan binatang sekarang. Ada binatang zaman dulu dia masih lagi wujud zaman sekarang. Contohnya macam buaya. Buaya adalah seekor binatang yang tidak berubah bentuknya sejak zaman dahulu hingga sekarang. Itu menurut kajian sejarah. Jadi seronok kalau kita nak tahu tajuk-tajuk ataupun kita mengenali sejarah zaman dahulu hingga sekarang. Okey. Jadi kesimpulannya, berdasarkan garis masa zaman air batu akhir,
para pengkaji sejarah ni dapat mengkaji perubahan yang berlaku terhadap kehidupan dan juga bumi. Jadi maklumat-maklumat ini sangat penting kepada manusia untuk dijadikan pengajaran. Kita kena sayang bumi kita ni, kita kena jaga dengan cara apa? Cikgu dulu selalu ingatkan kamu kan dalam kelas kan, macam mana cara kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada bumi kita, kecintaan kita kepada rumah kita, tanah air kita. Salah satunya ialah dengan menjaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan ikut suka hati je buang sampah dalam sungai lah, dalam laut lah. Semuanya itu akan memusnahkan kehidupan bumi. Jadi kita kena jaga dan cinta bumi kita ni. Okey, dalam Cerdas Minda ni ada soalannya, apakah haiwan yang wujud pada zaman air batu akhir? Jadi nyatakan kepentingan mengambil iktibar daripada perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Baik, jadi nanti cikgu akan bagi tugasan. Tugasan di Google Classroom saya dah masukkan. Jadi kamu kena semaklah, buatlah tugasan itu dengan hati yang gembira. Jadi kamu pun tak dapat pergi ke mana-mana kan. Jadi inilah masanya untuk kamu stay at home dan kamu melaksanakan PDPR di rumah. Jangan malas-malas. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan saya harap kamu stay at home, stay safe, dan buatlah tugasan yang cikgu dah bekalkan. Okey, jumpa lagi. Bye.